Terima kasih Hidayah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kehidupan 67 ketua keluarga yang terjejas akibat kebakaran di Blok 6, 7 dan 8 Kampung Titingan Tawau awal pagi semalam mendapat perhatian segera UMNO bahagian Tawau. Naib Ketua UMNO bahagian Tawau Datuk Nizam Abu Bakar Titingan memberitahu sumbangan kilat ini bagi meringankan beban keluarga terbabit terutama untuk membeli barangan keperluan ketika ini. Saya berharap agar mangsa-mangsa ini dapat bersabar, tabah menghadapi segala dugaan ini dan insya-Allah Kerajaan Barisan Nasional, pemimpin-pemimpin yang ada di kawasan Tawau ini akan sentiasa berusaha untuk membantu bagi meringankan beban mangsa-mangsa ini. Dan hari ini juga kita dapat menyaksikan bahawa UMNO Tawau telah menyampaikan sedikit sumbangan tunai kepada lebih kurang 67 kepala keluarga ini, termasuk ada 2 warga negara asing, atas rasa simpati kita, atas rasa tanggungjawab kita sebagai pimpinan yang ada di Parlimen Tawau ini, di kawasan Tawau ini. Mudah-mudahan dengan bantuan yang ini sedikit ini dapat meringankan beban mangsa-mangsa kebakaran ini. Beliau ditemui pemberita selepas menyampaikan sumbangan berupa wang tunai kepada keluarga yang rumah mereka musnah terbakar dalam insiden itu. Tinjauan setakat pukul 5.16 petang semalam, Pusat Kawalan Tempat Kejadian PKTK di Balai Raya Kampung Titingan merekodkan 336 mangsa kebakaran terlibat daripada 60 rumah yang musnah terbakar kira-kira pukul 12.45 tengah malam semalam. Datuk Nizam yang juga setiausaha politik kepada Ketua Menteri berkata, kerajaan akan menyediakan bantuan kepada mangsa kebakaran termasuk bantuan makanan dan tempat tinggal. Mangsa katanya boleh menggunakan balai raya sebagai penempatan sementara manakala bantuan makanan akan disediakan oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM. Datuk Nizam turut mengingatkan mangsa kebakaran supaya tidak lalai dan menjaga barangan masing-masing sepanjang berada di pusat penempatan sementara di balai raya kampung itu. Pihak berkaitan industri pelancongan di negeri ini perlu menggunakan pendekatan pengembaraan pintar dengan memanfaatkan penggunaan teknologi dan penjitalan ini bagi mewujudkan pengalaman selamat dan lancar untuk pelancong ketika berkunjung ke negeri ini. Menurut Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, teknologi sedemikian perlu digunakan bagi meningkatkan tahap keselamatan sempadan dan kemudahan perjalanan. Dalam masa sama, Datuk Masidi berkata strategi komunikasi global terus berdaya maju dalam meningkatkan komunikasi rentas budaya menerusi pembangunan sumber manusia sebagai penyumbang dalam ekonomi global. Beliau berucap dalam Majlis Pengurniaan dan Kongres Global kali ke-11 bertemakan Global Leadership Strategic Communication Management di Kota Kinabalu. Sementara itu mengenai tragedi MH370 dan MH17 termasuk insiden pencerobohan Tan Dua serta beberapa insiden penculikan di pantai timur Sabah menyebabkan industri pelancongan negeri terjejas akibat penyebaran maklumat secara meluas di seluruh dunia. Justru katanya penyebaran maklumat tepat dan sahih mengenai situasi sebenar berkaitan insiden terbabit sedikit sebanyak membantu memperjelaskan situasi semasa sekaligus memberi keyakinan kepada pelancong untuk kembali berkunjung ke Sabah. Kongres Anjuran The Royal Institution dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah UMS dan Alma Crest College ini berlangsung selama 2 hari dan berakhir hari ini disertai lebih 15 negara sekitar rantau Asia Tenggara. Kerajaan tidak pernah meminggirkan pendidikan di kawasan luar bandar dengan menyediakan pelbagai kemudahan bagi memastikan pelajar di kawasan berkenaan berpeluang menimba ilmu seperti para pelajar di bandar. Ini termasuklah pewujudan pelbagai institusi pendidikan dan kemahiran daripada agensi kerajaan seperti Majlis Amanah Rakyat MARA. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Hajah Azizah Muhammad Dun, para pelajar perlu merebut peluang seumpama untuk mendapatkan ilmu dan kemahiran yang setanding dan diiktiraf agar mampu bersaing dalam pasaran pekerjaan. Beliau berucap melancarkan program Jelajah Pendidikan Luar Bandar MARA 2017 peringkat daerah Beaufort di SMK Kota Klias Beaufort. Mengenai program ini, Datuk Azizah yang juga ahli Parlimen Beaufort
memuji penganjuran program tersebut kerana ia satu platform mendekati masyarakat untuk menyampaikan maklumat terkini mengenai perkhidmatan dan peluang pendidikan yang disediakan agensi terbabit. Program Jelajah Pendidikan Luar Bandar MARA 2017 di Sabah ini akan dilaksana sehingga Oktober depan di 12 lokasi terpilih di seluruh negeri. Peranan perpustakaan kini tidak lagi terbatas kepada penyediaan bahan bacaan dan rujukan semata-mata, tetapi sebagai pusat pengurusan ilmu pengetahuan dan maklumat. Ke arah itu, perpustakaan seharusnya mampu mengurus maklumat secara sistematik sesuai dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Menurut Wakil Rakyat Kuala Penyu, Limus Juri, langkah ini penting bagi membolehkan para pengguna memperolehi pengetahuan serta maklumat dengan lebih mudah, cepat, tepat dan interaktif. Beliau menyatakan demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Bangunan Baharu Perpustakaan Negeri Sabah, Cawangan Kuala Penyu di Kuala Penyu. Tegasnya, perpustakaan juga mampu memainkan peranan sebagai medan ilmu kepada semua lapisan masyarakat. Sehubungan itu, Limus menyeru golongan muda atau generasi Y khususnya di Kuala Penyu memanfaatkan kemudahan yang ada di perpustakaan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin. Ini kerana generasi Y lebih terdedah dan mahir menggunakan teknologi maklumat serta penggunaan pelbagai alat komunikasi berasaskan internet. Maktab Koperasi Malaysia MKM Zon Sabah merancang mengadakan 65 program berkaitan takaful di seluruh negeri bagi membolehkan ahli koperasi mempelajari dan menceburi perniagaan takaful. Ini kerana produk takaful merupakan salah satu sumber pendapatan koperasi dan mampu memberi manfaat kepada para anggota koperasi terbabit. Ketua Pengarah Maktab Koperasi Malaysia MKM, Profesor Madya Dr. Abdul Rahman Abdul Razak Sheikh berkata demikian dalam ucapannya yang disampaikan Pengarah MKM Zon Sabah, Christopher John Baptist, dalam satu majlis bicara ilmu bertajuk Jana Pendapatan Koperasi melalui produk takaful di Kota Kinabalu. Katanya sektor kewangan dan perbankan di negara ini disasar mencapai perolehan berjumlah 50 bilion ringgit melalui gerakan koperasi menjelang tahun 2020 berdasarkan perolehan sebanyak 82% setakat Disember tahun lalu. Sementara itu, dalam ucapan Ketua Jabatan Grup Agencies Etika Insurans dan Takaful, Haji Muhammad Asri Husin berkata, Etika Takaful mempunyai satu unit khas iaitu unit perniagaan koperasi bagi membantu pembangunan perniagaan koperasi yang berkaitan dengan industri takaful. Para peserta yang ditemui menyambut baik program berkenaan dan akan memanfaatkan ilmu yang diperolehi dalam koperasi masing-masing. All the briefing from the Etika Group and as far as koperasi or cooperative is concerned, definitely it will benefit the members, all the cooperative, all the people. Produk daripada rumahku apa tadi yang kita laksanakan yang seperti dibincangkan tadi, bahwa itu satu produk yang baru lah yang kita baru tahu bahwa itu yang memberi manfaat kepada semua ahli di koperasi, pelindungan insurans perumahan. Tiara Plus tu kita boleh buat penceraman serendah RM10 saja kita dapat untuk ahli-ahli penceraman serendah begitulah. Dan yang kedua kita dapat yang mengenai dengan perlindungan rumah lah desa kan, di mana kita boleh mencarum serendah RM7 saja. Tapi ini mungkin boleh mendekat yang kurang mampu untuk mencarum. Dianggarkan hampir 300 peserta daripada 40 koperasi seluruh negeri terlibat dalam program ini. RTM Sabah dengan kerjasama Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Queen Elizabeth II mengadakan program derma darah di perkarangan lobi Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM Kota Kinabalu semalam. Program sehari ini bertujuan menggalakkan warga kerja RTM khususnya untuk tampil menderma darah sekaligus membantu mengisi tabung darah bagi menampung keperluan pesakit di negeri ini. Beberapa penderma yang ditemui menyatakan menderma darah penting bukan setakat membantu mereka yang memerlukan, malah untuk kesihatan diri sendiri.
Pentingan untuk menderma darah ni bukan apa. Setitik darah yang kita dermakan boleh membantu orang-orang yang benar-benar memerlukannya. Sekarang kan jangan takutlah, benda ni nak sakit pun derma darah ni, just untuk membantu yang lebih memerlukan. Lagipun sekarang ni kekurangan darah di hospital, jadi kita mesti bantu dengan orang lain, sakit yang lain. Dorongan untuk membantu yang ni lah. Sebab kan kita tahu yang hospital sekarang memerlukan darah, so itulah kebaikan dia untuk menderma darah adalah untuk kita dapat menolong para pesakit yang memerlukan transfusi darah. And then lagipun kebaikan untuk menderma darah ni kita punya sel darah merah ni akan sentiasa sehat. Bersyukurlah kerana hari ini jadi kenyataan. Selama ini impian saya memang untuk menderma darah, tapi perasaan takut tu sentiasa ada, tidak berani. Jadi dekat-dekat 46 tahun ni, inilah pertama kali saya menderma darah. Jadi saya bersyukurlah kerana akhirnya tertunai juga hajat saya. Sebanyak 30 pain darah disasarkan dalam program tersebut. Seterusnya kita ikuti acara-acara yang bakal diadakan di sekitar Sabah dalam diari hari ini. Ketika ini berlangsung program pra-pelancaran Kejar 2017 ekspedisi mendaki Gunung Kinabalu di Timpohon Gate Kundasang. Akhir sekali pada pukul 9 pagi, seminar transformasi statistik bersama komuniti diadakan di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah KPKPS Kota Kinabalu. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Untuk itu kembali kepada Hidayah di Angkasa Puri. Silakan.